So hari ni kita masuk kepada bentuk yang kedua untuk case 0/0. Okey, sebelum tu kita recap semula. Kita lihat pada kita punya catat alim tu bawah-bawah tu. Ada tak kat sini? Okey, ada Okey. Sebelum ni saya dah mulakan dengan benda ni. Saya dah tunjuk bahawa apabila kita masukkan limit value of x ke dalam kita function limit, kita akan ada 6 possibility cases. Iaitu yang pertama adalah masukkan nilai x dapat value terus, dapat jawapan terus. Masukkan nilai x ke dalam function dapat case 0/0. Okey. So bila case 0/0 ada dua cara. Iaitu yang pertama, Sir, ya. sir. Kat saya gambar saya tak gerak. Saya keluar masuk balik boleh sir? Boleh. Yang pertama adalah factorization. Yang kedua adalah darabkan dengan conjugate. Okey. So itu ada dua cara yang kita boleh guna. So bila masa nak guna factorization, bila masa nak guna multiply with conjugate, sekiranya case 0/0. So sekiranya ada set, automatically kita akan menggunakan conjugate. Kalau tak ada, kita menggunakan factorization seperti biasa. Okey, kita lihat kembali kepada kita punya nota. Okey, pada muka surat multiplication of conjugate multiplication of conjugate. Sekejap, cari jap. Okey, atas balik, dah terlepas. Okey, kat sini. So kita baca nota kat situ, ditulis if the solution for limit problem of a rational function related to set using substitution method. Okey, dia kata sekiranya case itu 0/0. Okey. So maksud kalau kita dapat case 0/0, macam mana nak tahu? So macam saya cakap, kita masukkan nilai x ke dalam kita punya function. So dalam case kita sekarang ni, x kita adalah approaches to 1, bermaksud x kita menuju ke 1. So kita masukkan ke dalam 1 Sekejap siapa yang nak masuk ni? Okey. So masukkan 1 ke dalam kita punya function, kita akan dapat set okey, kita buat pengiraan. Set 1 tolak 1 bahagikan dengan 1 tolak 1. So kita akan dapat pada numerator 0 and then pada denominator 0. Bermaksud kita akan dapat case 0/0. Dan kita dah tahu 0/0 ada dua cara yang kita boleh guna, iaitu factorization ataupun multiply with conjugate. So macam mana nak tahu ada nak guna conjugate ke ataupun factorization? Saya dah cakap tadi, sekiranya ada set, automatically kita akan guna conjugate. So kita lihat pada contoh ni. Yang pertama, limit x approaches to 1 for set x minus 1 over x minus 1. So ada set pada numerator. So bermaksud kita akan multiply with conjugate. So conjugate-nya adalah pada dia punya numerator tu, iaitu set x minus 1. So bermaksud conjugate-nya adalah set x plus 1. So kita buat darabkan dengan conjugate, iaitu set x plus 1 over set x plus 1. Okay. So kita dah buat proses multiply with conjugate. Apa yang perlu kita buat adalah numerator darabkan dengan numerator, denominator darabkan dengan denominator. So hasilnya kita akan dapat limit x approaches to 1, okay, set x minus 1 darabkan dengan set x plus 1. Okay, kita dapat itu kan. Okay, and then over x minus 1 darabkan dengan set x plus 1. Okey, kita dah darab dino dengan dino, numerator dengan numerator. Okey, what happen then? Macam mana kita nak tahu yang mana perlu kita expand, yang mana kita tak perlu expand? Okey, tulis dalam nota awak tu, satu tips dia adalah, okey, sekiranya pasangan yang awak nak darabkan tu, so contohnya kat sini ada set dan kat sini pun ada set, bermaksud yang tu kita kena expand. Tapi kalau pada denominator kita lihat yang ni tak ada set, yang ni ada set. So yang kat bawah tu tak payah expand. So pada denominator kita maintainkan bentuk dia, tapi kita expand pada numerator saja. Okey. So kita kembali kepada numerator sebab kita nak expand numerator saja. So kalau kamu perasan pada numerator ni
let's say set X ni adalah A dan 1 adalah B. Bermaksud dia akan jadi A tolak B. Yang ni akan jadi A tambah B. So bermaksud kat sini kita boleh gunakan konsep A kuasa 2 tolak B kuasa 2 bersamaan dengan A tambah B darab A tolak B. Okey. So bermaksud untuk saya expand pada numerator tu, saya boleh gunakan konsep A kuasa 2 tolak B kuasa 2 sebab dia sama. A tambah B, A tolak B. A tolak B, A tambah B. Okey. So bermaksud bila saya expand, dia akan jadi, so limit X approaches to 1. Okey. So dia akan jadi A kuasa 2 tolak B kuasa 2. Bermaksud set X kuasa 2. Sorry. Betul kan? A kuasa 2. Okey. Set X kuasa 2 tolakkan dengan 1 kuasa 2. Dan pada denominator, saya cakap kita tak perlu expand sebab dia berbeza kan. Dia tak sama partner dia. So kita salin je semula iaitu X minus 1 darabkan dengan set X plus 1. Okay. What happened then? Okay. Bila A kuasa 2 tolak B kuasa 2 kat atas tu kita boleh selesaikan. So dia akan jadi limit X approaches to 1. Set X kuasa 2 bersamaan dengan X. 1 kuasa 2 bersamaan dengan 1. So saya akan dapat X tolak 1. So kat bawah ni salin semula X tolak 1 darabkan dengan set X tambah 1. Okey. Macam factorization, kalau kamu ingat, selepas kita buat proses factorization, saya beritahu awak akan ada perkara yang kita boleh cancelkan. Begitu juga dengan multiply conjugate. Selepas kita darabkan dengan conjugate, kita lihat ada tak yang benda kita boleh simplifikan. So saya nampak dekat sini, kita boleh simplifikan ataupun kita boleh cancelkan X minus 1 dengan X minus 1. So bermaksud saya akan dapat limit yang baru iaitu limit X approaches to 1. Function yang baru itu 1 per set X plus 1 sahaja. Okey, kita lihat lagi ada benda yang kita boleh cancel ataupun kita boleh simplify. Kalau tak ada, bermaksud kita boleh approach ataupun masukkan kepada step yang terakhir, masukkan nilai X ke dalam kita punya equation. So macam dah tak boleh buat apa, dah tak boleh simplify, masukkan nilai 1 ke dalam function kita. So 1 per kosong, set kosong tambah 1. So set kosong bersamaan kosong, bermaksud 1 bahagi 1 dapat 1. Okay, boleh ikut tak setakat ni? Guys? Sir, kenapa dapat asal masuk kosong tu? Saya tersalah tulis ke apa? Bukan masuk kosong masuk 1. Nilai X 1 ke kosong Okey, salah. Masukkan nilai 1. Salah pula. Masukkan nilai 1 sebab X approaches to 1. So kita akan dapat set 1, 1 tambah 1, 2. So dapat 1 per 2. So jawapan dia 1 per 2. Okey, faham tak sekarang ni? Faham. Okey, so langkah pertama, like always, masukkan value untuk tengok case apa. So kalau case 0 over 0, ada dua cara. Factorize ataupun multiply with conjugate. So kalau ada set, baru guna multiply with conjugate. And then, lepas kita dah multiply with conjugate, apa yang perlu kita buat? Numerator darab numerator, deno darab dengan deno. And then macam mana nak expand ke tak expand? Kita lihat, kalau ada partner yang sama, kita expand. Kalau partner yang tak sama, kita biarkan. Lepas kita dah expand, kita tengok ada tak yang kita boleh simplifykan ataupun mesti ada benda yang boleh cancel. Lepas kita cancel, barulah kita masukkan nilai. Okey. So kita lihat pada contoh yang seterusnya. Okey, kita lihat pada contoh kat bawah ni. So limit X approaches to 2 for X minus 2 over set X plus 2 minus 2. Okey, langkah pertama like always saya cakap masukkan nilai terlebih dahulu untuk tengok kes yang mana. So kita buatlah pengiraan dekat mana-mana. So contohlah saya buat pengiraan kat sini. 2 tolak 2 bahagikan dengan set 2 tambah 2 tolak 2. So pada numerator saya akan dapat 0. Pada denominator set 2 tambah 2 dapat 4. Set 4 tolak 2 dapat 2 tolak 2. So dapat 0 juga. So bermaksud dia adalah case 0 over 0. Bermaksud ada dua cara, factorize ataupun conjugate.
Memandangkan ada set, bermaksud kena darab conjugate. Okey. So kita dah confirmkan bahawa kita punya case adalah 0/0. So 0/0 bermaksud saya kena darab conjugate So darab conjugate, so kita darab conjugate lah. So conjugate-nya berada pada denominator. So kita akan jadi set x tambah 2 tambah 2 per set x tambah 2 tambah 2. Conjugate adalah kita hanya tukar dia punya simbol di tengah-tengah. So kalau kat sini tolak, kat ni akan ditambah. Okey, so itu conjugate. Okey, apakah langkah seterusnya lepas kita darab conjugate? Dino dengan dino, numerator dengan numerator. So kita expand, kita darabkan dahulu. So limit x approaches to 2. So yang numerator x minus 2 darabkan dengan set x plus 2 plus 2 over set x plus 2 minus 2 darabkan dengan set x plus 2 plus 2. Okay, so bila saya expand saya dapat bentuk ni. Okay, apa tip saya tadi? Kita tengok yang mana perlu kita expand, yang mana perlu kita maintain kan. Kita lihat kalau ada sama, kita expand. So saya lihat pada denominator dia punya insert, kat sini pun punya insert. Dekat atas ni x, set x kan, so tak sama. So bermaksud kita expand yang berada di denominator. Yang kat atas tu kita salin je. Okey, so salin. So kita akan dapat limit x approaches to 2 yang pada numerator kita salin semula. Pada denominator kita expandkan. So kalau awak perasan, kita masih boleh menggunakan konsep A kuasa 2 tolak B kuasa 2 sebab kat sini adalah A, ni adalah B, A tolak B, A tambah B. So dia akan jadi A kuasa 2 tolak B kuasa 2. So bermaksud saya akan jadi set X tambah 2 kuasa 2 tolakkan dengan 2 kuasa 2. Okey, then kat bawah pada denominator tu saya boleh selesaikan. So dia akan jadi limit X approaches to 2. Pada numerator kita salin je semula. Pada denominator ni set x tambah 2 kuasa 2 akan jadi x tambah 2 sahaja. Negatif 2 kuasa 2 bersamaan dengan negatif 4. And then saya boleh selesaikan 2 tolak 4 bersamaan dengan negatif 2. So saya salin semula limit x approaches to 2. So x minus 2 times with set x plus 2 plus 2 over x 2 tolak 4 dapat negatif 2 bermaksud x minus 2. Okay, macam saya cakap tadi, selepas kita dah darab conjugate, kita dah expand, mesti ada benda yang kita boleh cancelkan. So saya nampak, saya dapat lihat pada x tolak 2 dan x tolak 2 ni kita boleh potong. So bermaksud saya akan dapat kita punya new function adalah so limit x approaches to 2 set x plus 2 plus 2. Okey, ni je yang tinggal. So tengok, ada apa-apa yang kita boleh simplify lagi tak? Kalau tak ada, bermaksud the last step, masukkan value of x ke dalam function. So bila kita masukkan, kita akan dapat set 2 tambah 2 tambah 2. So hasilnya saya akan dapat set 4 bersamaan dengan 2 tambah 2. So jawapan akhir adalah 4. Okay, jelas tak setakat ni? Jelas. Okay, boleh tak? Jelas. Jelas So lagi satu saya nak ingatkan, limit ni perlu ditulis, kepala limit perlu ditulis selagi kita tak masukkan ni nilai. So mesti ditulis. Nampak? Bila once saya dah masuk nilai, saya dah tak tulis limit kan. Itu jalan kerja So kena ikut betul-betul. Kalau salah, salah lah. Awak buat tak dapat markah. Okey, boleh ke saya teruskan lagi? Boleh. Boleh, sir.
Okey, awak nak masuk yang baru ke yang mana? Masuk yang baru ke nak buat contoh yang lain? Baru Okey, yang ni DIY So ni awak cuba sendiri DIY. Sir, nak tanya. Ya. Yang soalan example tu, yang first tadi kita buat tu kan? Example tu yang mana? Yang first kali soalan yang tadi kita buat. Tak Kita dengar. yang first, soalan first tu, yang kita buat Ha. tadi, kita conjugate tu X tolak 1 ke X set X tu? Tak, conjugate ni kita nak hilangkan set. So kita depends pada yang equation yang ada set. Okey, bukannya pada pembawah tu je. Bukan berdasarkan pada pembawah tu. Kita ikut pada yang mana ada set. Kalau contohnya set X tolak 1, dia akan jadi set X tambah 1 lah. Okey. Jelas Jelas, thank you sir. Okey. Okey, lagi. Okey, exercise ni pun boleh buat sendiri. So saya nak masuk kepada the next one. Boleh? Boleh sir. Boleh. Okey, jom. Okey. Kita pergi kepada page yang ke-12. So saya nak awak lihat kepada existence of limit. Okey, ini sangat penting So existence of limit. Okey, limit hanya akan wujud sekiranya limit daripada kiri sama dengan limit daripada kanan. So hasilnya L lah. Okey, contohnya kalau kita dapat hasilnya daripada kiri 2, daripada kanan pun 2, so jawapan ni 2. Tapi kalau daripada kiri tak sama dengan daripada kanan, limit does not exist. Faham tak? So that's why dia kata limit x goes to A fx sama dengan L. Okey, so mungkin tak faham lagi, saya besarkan lagi. Okey, supaya kamu dapat lihat dengan jelas. Kalau kamu lihat kat bawah ni, x approaches to A to power of negative. Dan kat sini x approaches to A to the power positive. Okey, power tu menunjukkan kalau negatif bermaksud dia from left. Kalau kuasa positif bermaksud dia from right. Dia tak ada membawa apa-apa nilai pun, cuma dia nak beritahu limit tu daripada kiri ataupun limit tu daripada kanan. So kalau negatif bermaksud that's mean from left. Kalau kuasa positif tu bermaksud dia from right. So untuk limit ni wujud, exist, nilainya mesti sama daripada kiri dan juga daripada kanan. Okey. So itu yang pertama. So itu ciri dia. Okey, kita lihat pada example. Okay, kita ada example yang pertama iaitu given the function fx equal to 2x with condition iaitu x less than equal to 4. And then yang kedua, functionnya adalah 2x plus 3 untuk x greater than 4. Okay. So kita ada piecewise function dan kita perlu buktikan. Soalan apa? Determine limit x approaches to 4 fx if it exists. So dia nak tahu apakah nilai limit x approaches kepada 4 sekiranya dia wujud. So langkah pertama, sebelum kita nak kira tu kita kena make sure dia wujud ke tidak. Okay. So piecewise function ni saya akan terjemahkan dalam bentuk yang lebih mudah iaitu number line. Let's say saya ada satu straight line. Okay. Dan kita ada dibersyarat iaitu lebih kecil daripada 4 ataupun lebih besar daripada 4. So saya ambil value kat sini adalah 4 sebagai rujukan. Okey, untuk function yang pertama adalah lebih kecil sama dengan 4. So bermaksud dia dense circle dan dia menuju ke kiri, kan? Dia menuju ke kiri. Dan lagi satu adalah x lebih besar daripada 4. Dia empty circle dan menuju ke kanan. Okey, bermaksud di sini untuk function 2x dia adalah function yang di bawah ni, iaitu untuk x less than equal to 4. Tapi untuk 2x plus 3
dia adalah function yang berada di atas, iaitu dia lebih besar daripada 4. So 2x plus 3 ke kanan. Okey. Dan untuk limit tadi saya kata, dia ada kuasa positif, ada kuasa negatif. So dia ada from left ataupun from right. So limit kita ni menuju ke nilai 4 tau. Limit kita ni menuju kepada nilai 4. So daripada kiri bermaksud daripada negative infinity menuju ke 4 adalah function 2x. Dan yang daripada positive infinity iaitu daripada kanan menuju ke 4 adalah 2x tambah 3. Itu maksudnya daripada from left, from right. So from left tu daripada kiri menuju ke 4. From right tu daripada kanan menuju ke 4. So kita akan lihat untuk tentukan sama ada dia wujud ataupun tidak. Okay. So memandangkan kita ada function iaitu dua function 2x dan juga 2x plus 3. So kita kena buktikan bahawa dia wujud ataupun tidak. Okay. So berdasarkan statement tadi, limit x approaches to 4 from left sepatutnya sama dengan limit x approaches to 4 from right. Okay. So sepatutnya kan? Okay. So sekarang ni macam mana kita nak pilih equation? Kita tengok. Saya tulis 4 kuasa negatif. Saya kata negatif tadi membawa maksud from left. So yang manakah equation yang menunjukkan dia adalah from left tapi dia menuju kepada 4? Okay. So ini dia. From left menuju ke 4. So bermaksud functionnya adalah 2x. So saya salin semula. So limit x approaches to 4 from left adalah 2x. Okay. Sama dengan sekarang ni kita tengok limit x approaches from 4 from right. Limit approaches 4 from right. Bermaksud dia nak menuju kepada 4 daripada kanan. So daripada number line yang saya lukis tadi, 4 from right adalah yang ni. Daripada kanan dia menuju kepada 4 iaitu function 2x plus 3. So saya salin semula. So bermaksud limit x approaches to 4 from right adalah function 2x plus 3. Okay. And then kita masukkan value. Abaikan negatif dengan positif tu. Dia hanya nak menunjukkan dia daripada kiri ataupun kanan. So kita masukkan value 4. Nak tengok dia sama tak nilai dia kiri dan kanan. So apabila saya masukkan nilai 4, 2 darab 4 sama dengan 2 darab 4 tambah 3. So saya akan dapat 8 sama dengan 11. So bermaksud dia tak sama. Okey, bermaksud limit daripada kiri tak sama dengan limit daripada kanan. So saya buat satu conclusion iaitu dekat bawah ni saya buat conclusion. So limit x approaches 4 from left does not equal to limit x approaches to 4 from right. Okay. So bermaksud thus limit x approaches to 4 fx does not exist. Okay, so kita tak dapat cari nilai dia lah sebab dia tak wujud. Limit daripada kiri tak sama daripada limit daripada kanan. Semudah itu saja. Boleh tak? Boleh. Okay, jelas So, kalau jelas, kita proceed pada contoh yang seterusnya. Okey. Masih diberi dalam bentuk piecewise function. Okey, ada dua function iaitu yang pertama y sama dengan 2. Yang kedua adalah y sama dengan 5 tapi dia mempunyai syarat yang berbeza. Yang pertama untuk y sama dengan 2, x tak sama dengan 1. Manakala untuk yang function kedua iaitu y sama dengan 5, x sama dengan 1. So saya boleh terjemahkan dalam bentuk yang lebih mudah iaitu saya buatkan number line. So memandangkan di approach kepada 1, so saya ambil nombor 1. Okay, so untuk function yang pertama dia kata tak sama dengan 1. Bermaksud semua nilai x boleh kecuali 1. Okay, bermaksud saya akan buat macam ni untuk fx sama 2 ni dia empty circle
Tapi untuk semua nilai yang lain dia boleh. Maksud dia ada kiri dan kanan. Okay. So ini menuju ke negative infinity, yang ini menuju ke positive infinity. Bermaksud daripada negative infinity sampai infinity semua x valid kecuali 1. Sebab tu dekat 1 tu empty circle. Okey. So bermaksud sepanjang garisan ni dia diwakili oleh garisan fx sama dengan 2. Okay. Fx sama dengan 2. So kat sini pun fx sama dengan 2. Sebab dia semua nombor kecuali 1. Okey, kita lihat pada yang kedua. Yang kedua adalah x sama dengan 1 sahaja. So bermaksud 1 je, nombor lain dia tak boleh. Hanya 1 saja. Bermaksud dia 1 titik je. Dia tak ada kiri dan kanan. Okey, so sekarang ni kita nak tahu. Kita nak cari soalan kita adalah limit x approaches to limit x approaches to 1 fx. Bermaksud kita nak cari limit yang menuju ke arah 1. Kita dah belajar tadi. Limit hanya wujud sekiranya dia mempunyai value yang sama daripada kiri dan kanan. Okey, so kita check yang pertama. So yang ke atas tadi adalah fx sama dengan 2 kan. So saya labelkan sekejap. Fx sama dengan 5. Okey, yang atas fx sama 5. Tapi titik tu saja. Tapi fx sama dengan 2 ni sepanjang line ni kecuali pada 1. Okey, so kita check yang pertama untuk limit x approaches to 1 yang pertama. So limit x approaches to 1 from left fx sepatutnya akan sama dengan limit x approaches to 1 from right. Okey, so kita lihat pada possibility yang ada dua function. Tengok function yang pertama iaitu fx sama dengan 2. Ada tak 1 from left? Ada tak? Untuk fx sama dengan 2. Hello? Tak ada. Ada ke tak ada? Cuba tengok betul-betul. Untuk fx sama dengan 2, yang mana fx sama dengan 2? Ada. Yang ni kan? Ni fx sama dengan 2. Okey. Ada tak dia dapat line di sebelah kiri dan sebelah kanan dia? Ada. Bermaksud dia ada nilai yang menuju ke 1. Faham tak? So kalau 1 from left bermaksud daripada negative infinity sampailah ke 1. So bermaksud function adalah fx sama dengan 2. So saya salin semula kat sini. So limit x approaches 1 from left, functionnya adalah 2. Sama dengan limit x approaches 1 from right. Okey, kita tengok. Pada fx sama dengan 2, ada tak approaches from right towards 1? Ada. Ada kan? So ada. nampak daripada positive infinity ni ada sampailah ke 1. Bermaksud functionnya adalah 2. Okey. So mengikut properties of limit, sekiranya limit constant, constant nombor, limit nombor. Sebelum ni function kan ada 2x tambah 1, 3x tambah 2. Tapi yang ni nombor je. So mengikut properties of limit, sekiranya limit constant akan dapat constant itu semula. So bermaksud limit x1 approaches to 1, 2. Bermaksud akan dapat 2. Kat sini pun limit x approaches 1, 2. So akan dapat 2. Bermaksud limit untuk yang function 2 ni exist dan jawapannya adalah 2. So dia exist. So limit x approaches to 1 fx bersamaan dengan 2. Jawapan dia. Sebab limit dia wujud daripada kiri dan kanan ada. Tetapi kita lihat untuk function fx sama 5. Ada tak daripada kiri menuju ke 1, daripada kanan menuju ke 1? Tak ada. Tak ada. So bila tak ada bermaksud limit x approaches to 1 for function fx sama dengan 5 does not exist. Sebab tak ada daripada kiri dan juga daripada kanan. Jelas tak setakat ni?
Sir, nak tanya, kan yang apa function equal to 2 tu kan, kan dia punya syarat kan tak boleh sama dengan 1 kan. So kita ambil je maksudnya yang x approaches to 1 from left dengan from right tu ambil je. Dia tak ada sama dengan 1 je, tapi 0.9 negatif 1.1 sampai ke infinity ada. 0.9 sampai negatif infinity tu ada. Faham tak? Berbeza dengan fx sama 5. Yang fx sama 5 tu dia hanya satu titik je pada 1. So dia tak ada daripada kiri, tak ada daripada kanan. Sebab kita belajar ni limit hanya akan wujud sekiranya dia mempunyai limit daripada kiri dan juga limit daripada kanan. Okay. Benar? Jelas. Kiranya kan sir, walaupun benda tu masuk ke tak masuk, dia still akan approaches sampai ke satu titik tu jugalah. Ya, dia approaches ke titik tu, dia adalah maksudnya nilai walaupun dia tak sampai titik tu. Okay. Sebab dia x approaches, bermaksud dia from left ke from right. Tapi memandangkan kita walaupun dia tak termasuk, sebab kita punya constant. Contohnya fx sama dengan 2. So bila dia tak ada x yang kita perlu masukkan. Kalau ada x mungkin ada problem. Tapi sebab dia constant, so dia terus dapat nilai constant itu balik. Faham tak? Faham. Okey. So kalau faham, kita kembali kepada carta alih kita. Ya mana carta alih? Tak jumpa pula. Okey, ada. Okey, so kita bawa dia ke kiri. Okey, saya besarkan. So hari ni awak dah belajar limit masukkan nilai dapat value, limit masukkan nilai dapat case 0/0. Ada dua cara, sama ada factorize ataupun conjugate. Dan hari ini ada penambahan lagi, iaitu existence of limit. Okay. Existence of limit, tambah kat sini. Existence of limit, syaratnya adalah limit x approaches to a from left must be equal to limit x approaches to a from right. Okay, so tambah dalam nota awak tu. So kita dah ada 6 possibility tu kita tak habis lagi, kita baru belajar 2. Tapi kita ada belajar satu benda lain lagi, iaitu existence of limit. Cirinya adalah limit daripada kiri mesti sama dengan limit daripada kanan. Boleh Boleh. Okay, that's all class for today. Thank you very much. So see you guys later lah. Ada apa-apa persoalan nak tanya? Sir, ada assignment math? Ada, nanti akan ada group assignment.